Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Kemelut politik Thailand dijangka berterusan. Kebanyakan rakyat tidak bersetuju dengan cadangan Parti Pheu Thai untuk bergabung dengan tentera bagi membentuk kerajaan. Berdasarkan kaji selidik Institut Pentadbiran Pembangunan Negara, 64% daripada 1,310 responden tidak bersetuju. Semalam pemimpin parti itu, Pei Teng Ton Chinawatra, memohon maaf kerana parti itu gagal menepati janji pilihan raya untuk tidak bergabung dengan tentera. Calon Perdana Menteri itu menjelaskan penyesuaian terpaksa dilakukan bagi memastikan negara terus maju. Pengundian bagi memilih Perdana Menteri dijadual diadakan di Parlimen esok. Sokongan majoriti anggota Parlimen diperlukan termasuk senator lantikan tentera. Singapura sedang diuji senario kemelut geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata, persaingan antara Amerika Syarikat dengan China jelas memberi kesan kepada semua negara dan rantau dunia. Sikap kedua-dua negara itu saling berwaspada dan tidak percaya kian mendalam. Lee berkata negara-negara lain perlu memilih jalan selamat untuk mengelak daripada turut terbabit sama. Beliau berucap bersempena Rapat Umum Hari Kebangsaan 2023 bertajuk A Better Home, A Brighter Future di Singapura. Susulan rancangan Jepun melepaskan air sisa radioaktif terawat dari loji nuklear Fukushima ke Laut Pasifik. Perdana Menteri Fumio Kishida akan bertemu dengan nelayan bagi memberi pemahaman kepada mereka tentang rancangan kerajaan. Kelulusan daripada Wakil Persatuan Nelayan merupakan langkah akhir sebelum pelan tersebut dimulakan. Kishida berkata, kerajaan akan berusaha memastikan keselamatan dijaga sepanjang proses pelepasan air tersebut. Langkah itu perlu dilakukan bagi menyah tauliah loji Fukushima Daiichi dan memulihkan semula kawasan Fukushima. Cukai minimum global GMT perlu dikaji semula kerana pelaksanaannya dianggap hanya menguntungkan negara tertentu. Jelas Pengerusi Majlis Kawasan Pelaburan ASEAN Bahlil Lahadalia, penggunaan cukai minimum global akan menjejaskan insentif pelaburan. Bahlil yang juga Menteri Pelaburan, Ketua Lembaga Penyelaras Pelaburan Indonesia berkata, hanya negara maju mempunyai daya saing pelaburan kukuh akan mendapat manfaat daripada pelaksanaan GMT. Kira-kira 30,000 penduduk di British Columbia diarah berpindah apabila api kebakaran hutan itu kini marak berdekatan bandar Shuswap. 36,000 lagi penduduk dalam keadaan siap sedia untuk dipindahkan. Pegawai bomba wilayah berkata, angin kencang dari arah utara menyebabkan kebakaran terus menyala walaupun beratus pasukan bomba cuba mengawal keadaan. Kebakaran hutan itu melibatkan kawasan seluas hampir 100,000 ekar. Dalam pada itu, anggota tentera dikerah membantu mengatasi kebakaran hutan yang marak di British Columbia. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyifatkan situasi tersebut sangat serius. Kerajaan Persekutuan kini aktif menyelaras dengan kerajaan wilayah bagi keselamatan penduduk dan melindungi harta benda. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan pertama musim ini apabila kecundang 1-3 kepada West Ham di tempat lawan. Perlawanan itu menyaksikan penampilan sulung pemain baharu The Blues, Moises Caicedo, yang memecah rekod perpindahan termahal Britain. Pada aksi pembukaan minggu lalu, Chelsea seri 1-1 dengan Liverpool. Satu lagi perlawanan, Aston Villa membelasah Everton 4-0 untuk menghuni tangga ke-10 daripada 2 perlawanan. Tenis ATP terbuka Cincinnati di Amerika Syarikat, Novak Djokovic dinobatkan juara selepas mengatasi pemain nombor 1 dunia Carlos Alcaraz 5-7, 7-6, 7-6 pada perlawanan akhir. Juara Grand Slam 23 kali itu membalas dendam atas kekalahannya kepada bintang muda Spanyol itu di pentas akhir Wimbledon bulan lalu. Kemenangan tersebut membolehkan Djokovic, pemain nombor 2 dunia, meraih gelaran Cincinnati ketiganya. Sekian berita yang disunting oleh Siti Aisyah Melissa Yohanis dari Pusat Berita RTM. Ayuh, kibarkan jalur gemilang semai cinta terhadap negara. Assalamualaikum.